أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wa syukrulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali, Anda pernah melihat lelaki yang qari, yakni yang alim. Jadi qari di sini diterjemah dengan makna yang alim, orang yang berilmu, ahli ilmu, dan demikian juga ahli ibadah. Berangan-angan panjang, yakni pernah dilihat seseorang yang ahli ilmu itu memiliki angan-angan yang panjang dan menganggapnya sebagai niat yang baik, yakni niat baik. Yakni kata Imam Ghazali, kadang-kadang seseorang ahli ilmu itu tanpa dia sedar dia telah terlibat dengan sifat panjang angan dalam keadaan dia menyangka itu sebagai niat yang baik. Jadi ahli ilmu, ahli ibadah, ada kalanya dia tanpa dia sedar, tidak sedar, kadang-kadang terlibat dengan panjang angan. Jadi bila terlibat dengan panjang angan ni, maka yang berkait dengan panjang angan ni sifat menangguh lah. Jadi menangguh. Dia rasa niat yang baik. Contohnya macam mana? Tahun depan kita pergi umrah. Jadi kadang-kadang kita keliru antara niat yang baik dengan panjang angan. Bezanya sikit je. Jadi kalau seorang yang suka buat ibadat, tahun depan kita pergi buat umrah,
ataupun tahun depan kita puasa sunat banyak sikit. Jadi yang meletakkan orang seperti ini jatuh pada panjang angan tu macam mana? Iaitu seolahnya dia kata tahun depan umur dia ada lagi. Jadi dia terlupa bahagian tu, sehingga dia rasa dia ada niat yang baik, tahun depan nak buat ni, tahun depan nak buat ni. Jadi kalau tidak perasan molek, kadang-kadang dia terkena dengan panjang angan, iaitu apabila dia rasakan umur dia lepas lagi tahun depan tu, dia terlupa bahagian tu. Jadi dia sangka niat yang baik, rupa-rupanya panjang angan-angan. Jadi akibatnya dia tangguh, padahal dia masa kosong banyak sebelum tahun depan tu. Masa kosong, oleh kerana dia pasang nak pergi tahun depan, nak buat tahun depan, jadi masa yang ada depan mata dia ni dia abaikan dulu. Itu dinamakan panjang angan-angan, sehingga dia menangguh ruang-ruang yang ada tidak diisi. Kenapa? Kerana dia anggap dia ada niat yang baik tahun depan, tanpa dia sedar. Itulah panjang angan-angan. Orang yang tidak panjang angan-angan ni macam mana? Iaitu dalam hati dia kata kalau dipanjangkan umur, insya-Allah. Kerana dia sendiri tak jamin tahun depan tu umur dia panjang ke tak. Maka dalam hati dia kalau dipanjangkan umur, insya-Allah dia akan buat. Ia akan niat dia nak buat kebaikan ni sekiranya panjang umur. Baik. Kemudian ruang yang ada di depan mata ni dia isi dulu. Peluang yang ada depan ni dia buat dulu. Maka itulah orang yang ada niat yang baik. Tapi kalau yang di depan mata dia tidak isi, kesempatan yang ada depan dia tidak ambil, kemudian dia merancang untuk dia buat sesuatu yang baik, dalam keadaan dia lupa bahawa umur dia tak tahu ada tak pada masa tu, ini panjang angan. Sikit je. Bila dia lupa, dia rasa macam umur dia panjang lagi, kemudian ruang peluang di depan dia dah ambil, panjang angan lah tu. Tapi sekiranya dia sedar bahawa belum tentu umur dia ada pada masa tu, dan dalam masa yang sama peluang yang ada di hadapan ini dimanfaatkan, maka yang itu menjadi niat yang baik. Itu beza. Jadi Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, ada kelompok-kelompok qari ni di sini diterjemah sebagai yang alim, yang sebenarnya lebih dekat kepada ahli ibadah. Qari ini dalam istilah iaitu orang-orang yang menekuni ibadah. Jadi terlibat dengan panjang angan, dalam keadaan dia sangka itu niat yang baik. Maka anggapan itu menjatuhkannya ke dalam malah. Kerana dia itu tahun depan. Tahun depan akhir sekali ruang di hadapan dia ni dia abaikan, menyebabkan dia malas lah, tidak buat. Yang patutnya diisi dulu dia tak isi, maka itu disebut sebagai malas. Yang ini tidak mengambil ruang kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, kerana dirancang nak buat masa-masa yang lebih jauh, tahun depan ke sebagainya. Dan bertangguh-tangguh dalam amal. Jadi dua penyakit ini. Pertama sekali malah, yang kedua bertangguh-tangguh. Inilah dua penyakit yang timbul daripada panjang angan. Jadi kesimpulan mudahnya, supaya kita mudah pegang, kerana huraian kitab ni kadang-kadang panjang, tapi kalau kita tak sebut butir dia tu tak nampak, payah nak pegang, tak ingat. Panjang angan ni iaitu dia merancang sesuatu masa depan, dalam keadaan dia semacam meyakini dia boleh buat benda tu dalam masa yang mudah, dalam bahasa yang lebih mudah, iaitu dia terlupa hakikat kematian tu boleh berlaku bila-bila masa. Jadi panjang angan lalu. Tapi dalam keadaan kalau sekiranya dia ada kesedaran tu, maka dia merancang untuk buat kebaikan, dalam keadaan dia sendiri pun belum pasti, kerana umur dia tak tahu, itu jadi niat yang baik. Lupa kematian, panjang angan. Bila ingat kepada hakikat kematian, menjadi niat yang baik. Dan anda melihatnya pula bergopoh-gapoh menuntut supaya segera terhasil darjat kebaikan.
Kemudian antara sifat-sifat yang timbul daripada sifat-sifat yang sebelumnya itu, dia akan jadi gopoh-gapoh. Sebahagiannya terlibat dengan gopoh-gapoh. Gopoh-gapoh ni nak segera. Nak segera dengan arti dia mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan sebagainya. Segera dia nak. Padahal dia ada sifat-sifat yang tadi tu, ada sifat menangguhnya, sifat malahnya. Lalu menyebabkan terputus daripada tercapai kebaikan, disebabkan kerana sifat gopoh-gapoh ni. Macam mana? Dia buat satu amalan, dia mengharapkan dapat apa-apa yang diharapkannya. Tiba-tiba belum berhasil ataupun tak dapat lagi. Dia buat satu kebajikan, amalan tu kan, setiap amalan ni sebahagian daripadanya ada ganjaran-ganjaran yang dijanjikan. Contohnya, dia melakukan sesuatu amalan untuk mendapatkan khusyuk. Dia mempraktis sesuatu amalan yang membantu dia untuk memperoleh khusyuk. Tapi dia buat-buat dalam masa 2-3 tahun, dia tak dapat juga khusyuk yang baik. Padahal sudah meningkat dah tahap khusyuk dia tu, tapi tak dapat sepenuhnya seperti yang dia faham. Akhir sekali dia tidak meneruskan lagi amalan tu. Sebab apa? Kerana ada sifat tergopoh-gapoh pada dia. Oh, tak berhasil. Padahal kalau diteruskan lagi akan meningkat lagi, itu maksud gopoh-gapoh. Jadi dia buat suatu amalan, belum berhasil, akhir sekali dia lemah semangat, putus asa. Maka sifat itu dinamakan gopoh-gapoh. Dia berusaha untuk menekuni amalan-amalan seperti berpuasa sunat, tapi sudah sekian lama dia berusaha, tak lekat molek. Sekali jadi, sekali tak kukuh molek. Lalu bila begitu keadaannya, akhir sekali dia rasa putus asa. Tak jadi dah. Itu dinamakan gopoh-gapoh, tergesa-gesa. Bila tak berhasil lagi atau belum berhasil lagi, maka dia sudah didatangi sifat putus asa. Ini adalah antara sifat-sifat buruk dalam usaha kita untuk melaksanakan ibadah. Dia bagi panjang angan, kemudian bagi gopoh-gapoh. Semua ini akan menyebabkan amalan kita itu mudah terhenti, tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Jadi kadang-kadang kita terlupa buah ni. Kita buat sesuatu amalan yang ada kesan dan natijahnya, dan kita mengharapkan kesan tu tapi tak berhasil. Kita terlupa satu sudut. Yang lebih penting adalah melaksanakan amalan itu, dan usaha kita untuk menekuninya, dan kita laksanakan ibadah itu supaya kita ini menjadi lebih baik, lebih istiqamah. Jadi usaha kita itu, itulah yang lebih utamanya pada kita, mengusahakannya. Maka mengusahakannya itu sekalipun tidak berhasil ataupun tak dapat natijah lagi, tidak dapat hasil lagi, usaha kita itu dianggap sebagai mujahadah ataupun jihad melawan hawa nafsu. Jadi sekalipun tak berhasil sangat, tapi kita tekun melakukannya, sepanjang ketekunan kita itu dikira bernilai di sisi Allah. Kita nak mengkhusyukkan hati, kita amalkan amalan-amalan yang membantu, tapi tak dapat secara teguh. Boleh juga meningkat sikit-sikit, tapi tak dapat secara sempurna. Kalau kita faham bahawa yang lebih penting adalah usaha kita itu untuk baiki, untuk meningkatkan khusyuk kita, kita berusaha. Sepanjang usaha kita dikira sebagai mujahadah, kita dikira sebagai jihad melawan hawa nafsu kita, dan sepanjang itu kita dikira bernilai, ada nilai di sisi Allah. Itulah yang lebih utama. Tapi kalau kita nampak orang ni
kita nampak tujuan ni saja, lama dah buat, dah boleh lagi ni. Kita pandang situ, itulah yang menyebabkan kita mudah terkena penyakit putus asa. Jadi bila kita berputus asa kerana hasil itu belum dapat, belum kesampaian, itu dinamakan gopoh gapah. Segera nak, bila dah dapat lagi, kita dah putus asa. Itu namanya sifat gopoh gapah. Ini sebahagian daripada sifat-sifat yang buruk yang selalu menghalang usaha ibadah kita. Lalu menyebabkan terputus daripada tercapai kebaikan bila ia putus asa, malah bila tak berhasil. Daripada tercapai kebaikan yang diidam-idamkannya itu. Kadang-kadang setengah tu mengamalkan amalan-amalan yang wajib ditambah yang sunat, maka harapannya jadi tok wali. Setengah-setengah jadi tok wali. Dengan erti supaya terjadi perkara-perkara yang aneh dan sebagainya. Tapi belasan tahun suti habuk tak nampak lagi perkara aneh, ataupun satu perkara aneh pun tidak berlaku tak berlaku pada dirinya. Akhir sekali putus asa, lalu ditinggalkan amalan, dan banyak berlaku di kalangan ahli-ahli ibadah. Orang-orang yang menekuni usaha nak baiki diri, kalau tak faham sifat ini, itulah tempat yang dia akhir sekali putus asa, kerana ada sikap yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai gopoh gapah. Dia nak benda tu, tapi dalam tempoh tertentu tak dapat juga, dia berhenti. Itu rupanya sifat gopoh gapah. Tak ada gopoh gapah ni, dia istiqamah, terus melakukannya sekalipun belum berhasil. Dan apa yang dia buat itu sebenarnya hasil. Bila dia menekuni amalan-amalan itu atas dasar riadah, atas dasar mujahadah, jihad melawan hawa nafsu, sebenarnya hasil. Itu lebih berharga. Ataupun dia bergopoh-gapoh mahu cepat diperkenankan Allah doa yang baik. Ni nak jadi tak wali lagi. Dia buat amalan kebajikan dengan harapan doanya mustajab, tapi tak jadi juga, tak berhasil mana juga. Akhir sekali dia putus asa. Inilah yang banyak merintangi orang-orang yang menempuh perjalanan. Akhir sekali dia berhenti, tidak meneruskannya. Padahal kalau diperhatikan, diteliti baik-baik, sudah berlaku peningkatannya. Cuma gaduh kan ini, gopoh-gopoh ni. Sehingga dia tak nampak aspek tadi, lalu menjadikan dia putus asa dan berhenti daripada usahanya. Lalu menyebabkan terhalang daripada diperkenankan doa itu oleh Allah. Main berbelah-belah bulan ataupun setahun berdoa tiap-tiap malam, tak nampak lagi hasil. Jadi akhir sekali dia putus asa. Jadi sikap itu, adanya sikap putus asa ni, seperti yang disebut dalam riwayat, itulah alamat doanya tidak makbul. Istijal dipanggil, tergesa-gesa. Guana dak mari lagi ni, guana dak jadi lagi ni. Allah lama ngadoh dah berdoa, tak nampak-nampak lagi ni, dak boleh-boleh lagi nak. Bila adanya perkalam seperti itu, perkataan seperti itu, atau gerak hati seperti itu alamat dia sudah ada penyakit istijal. Dan doa yang dijamin oleh Allah dimustajabkan, dikecualikan dari doa yang ada sifat istijal. Bila ada saja sikap istijal, maka doa itu sudah tidak termasuk lagi doa yang mustajab. Jadi doa yang baik ini kita tak kisah. Yang penting kita berdoa kepada Allah atas dasar kita diperintahkan. Kita laksanakan semua itu atas dasar kita hamba-Nya. Allah itu Tuhan kita. Lalu kita berdoa kepada kekal sifat itu. Doa kita kekalkan dalam keadaan itu. Itulah umbudiyah, itulah pengabdian diri yang jujur, yang benar. Tapi kalau mari istijal tadi tu, lama dah. Minta macam-macam jenis doa dah. Dok mengapa? Tapi guana ni hasil harapan kita ni tak berhasil lagi ni. Itu sudah dikira istijal.
Bila ada saja yang tu, doa itu sudah dikira terkeluar daripada senarai yang mustajab. Ataupun dia terburu-buru berdoa agar ditimpa kecelakaan atas seseorang. Ada juga dia mendoakan ditimpa kecelakaan kepada orang lain. Kalau orang tu buat jahat ke dia doakan itu, diharuskan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislu. Balasan sayyi'atun misluha, yakni balasan kepada orang buat jahat kita boleh balas kadar kejahatannya tu. Jadi kalau orang buat uduh kita boleh je doa keburukan yang setimpa dengan dia tu. Tapi orang yang baik tidak pilih jalan tu. Tidak pilih jalan tu. Tidak pilih jalan tu. Lebih-lebih lagi dia orang soleh ataupun ahli taqwa, tidak akan pilih jalan tu. Dia akan pilih, iaitu didoakan mudah-mudahan orang ni dapat kesedaran, dapat hidayah, dapat taufik dan sebagainya. Itu jalan. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu ada ciri-ciri kewalian, jauh sama sekali daripada sifat seperti ini, mendoakan kecelakaan untuk orang lain. Kadang-kadang kita ni suka tengok kecelakaan kena pada orang. Lebih-lebih lagi orang yang memang kita tak wahidah ke dia. Bila berlaku dalam seolah macam ada harapan dalam hati kita ni, biar kena ke dia lah. Pada orang yang kita tak suka. Malang sekali. Kalau seorang mukmin pun itu bukan sikapnya. Bukan seorang mukmin yang baik, apatah lagi seorang wali. Seorang wali jauh-jauh lagi. Tapi ahli orang kita ni banyak berangan nak jadi tak wali tak? Berangan. Kalau ada sifat seperti ini bukan ciri-ciri kewalian. Suka melihat musibah mengenai orang, kecelakaan mengenai orang, terutama orang yang dia tidak suka, itu kita. Orang yang soleh, mukmin ini, dia mengharapkan supaya segala bala musibah jauh daripada siapa saja pun, dan diharapkan mudah-mudahan yang melakukan keburukan dan sebagainya dihidayahkan Allah, diberi taufik, diberi petunjuk oleh Allah. Ini jiwa para wali, dipenuhi dengan sifat rahmat. Seseorang wali itu antara alamat dia, jiwanya penuh dengan rahmat. Ruang kecelakaan itu hampir-hampir tak ada dalam lubang, dalam lubuk hati dia itu, penuh dengan rahmat, menginginkan kebaikan. Kalau orang muslim macam kita biasa ni, waktu normal je lah, biasa lah. Orang jahat kita memang patut biar ke dia. Waktu orang muslim macam kita ni, tak ada kita ni, okey lah, tak apalah. Tapi kalau seorang soleh, apatah lagi seorang ahli taqwa, itu bukan pilihan. Kalau kita ada harapan seperti itu, memang standard kita ni, padang kita ni. Padang kita sebagai seorang muslim. Kemudian dia akan merasa menyesal atas doa buruknya itu. Kadang-kadang ada juga tengah nak marah kita doa buruk orang, tapi bila jadi sungguh kita rasa sesal pula. Kadang-kadang. Tapi berlaku. Sebab tu kita disuruh supaya agak mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada sifat tergesa-gesa mendoakan keburukan. Tapi kadang-kadang kita babah juga, nak tengok kita nak marah. Itu juga kadang-kadang. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada sifat tergesa-gesa. Sebab kadang-kadang bila terjadi itu, kita pula jadi merasa sesal atas kejadian itu yang kita rasakan ada kaitan dengan doa-doa kita. Sebagaimana yang diceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, kononnya baginda juga telah menyesal kerana doanya terhadap kaum yang kafir. Ada riwayat menyebut Nabi Nuh bukan dia pernah doa supaya dibinasakan kaumnya yang ingkar, tapi
di sebalik semua itu ada juga penyesalannya atas doanya itu, yang dengan mustajabnya doa itu maka binasalah kaumnya itu. Agak berbeza sikit berbanding dengan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah sekalipun apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu banyak keadaan, tetapi kalau kita tengok apa yang Nabi buat ketika Nabi pergi ke Taif, dalam misi dakwah ke Taif tu, Nabi bukan saja dihalau, diherdik, tapi bukan disakiti secara mental dan juga spirit ni, tapi secara fizikal, dilontar dengan batu pula. Dah terkena Nabi, patah gigi, darah. Lalu apa sikap Nabi? Agak lain sikit. Nabi mendoakan supaya kaum yang melakukan keburukan terhadap baginda ni diberi hidayat oleh Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berikanlah hidayat kepada kaumku kerana dia ni tak tahu kala, tapi payah. Jadi kita payah nak boleh gitu. Tapi itulah pedoman Nabi kepada kita. Kalau boleh begitu mujur benar lah. Wallahu a'lam abi Hasan. Baik, dan anda pernah melihat lelaki qari, yakni ahli ibadah, menaruh hasad dengki terhadap sesama qari? Ada juga kadang-kadang ulama sama ulama ia duk berdengki. Demikian juga ahli ibadah sama ahli ibadah ada iri hati. Jadi sifat ini mengenai banyak orang, kecuali orang yang Allah Ta'ala murnikan hatinya, bersihkan hatinya, maka tercabutlah sifat. Jadi sama ada dia alim ke tak alim ke, ahli ibadah ke tak ahli ibadah ya, kadang-kadang ada penyakit. Maka sebab itu kita kena berusaha untuk mengikis sifat-sifat buruk ini, dan dengan kurnia Allah mudah-mudahan tercabut sifat-sifat. Bahkan ada kalanya sifat hasad dengki dan iri hati di kalangan ulama tidak kurang berbanding dengan sifat hasad dengki di kalangan ahli-ahli dunia, tidak kurang. Mungkin orang-orang yang berebut harta berdengki sesama mereka ini kerana harta, tapi alim ulama berdengki sama mereka ni kerana kemasyhuran. Orang ni lebih terkenal daripada orang ni, orang ni lebih ramai murid daripada orang ni. Dia mari nyakit tu pula. Dia bukan berharta, bab benda lain. Jadi masing-masing ada asas-asas kedengkian sendiri. Ulama dengan ahli dunia, jangan dengki, jangan. Ahli dunia pun tidak dengki ke ulama. Jangan berlaku terbalik. Tapi sama-sama regu. Ahli dunia dengan ahli dunia. Orang yang kejar pangkat sama-sama yang kejar pangkat. Ahli ilmu sama-sama ahli ilmu. Jangan kita sangka ahli ilmu, ahli akademik ni jujur belaka. Ada kena-kena molek, sangat ada jujur. Sangat ada jujur. Berlaku. Bahkan di kalangan ahli-ahli ibadah pun masih dihinggapi penyakit ini. Ahli-ahli ibadah, orang yang menekuni ahli ibadah, bukan saja ibadah-ibadah yang umum, ibadah yang khusus pun, di kalangan ahli kelompok-kelompok ni pun masih timbul kedengkian sesama sendiri kadang-kadang. Kecuali orang yang dirahmati Allah, dimurnikan hatinya, dan kita harapkan itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemurahannya kepada kita sehingga tercabut sifat-sifat. Sebab tadilah berlaku dalam segenap dalam semua aspek. Disebabkan Allah telah mengurniakan kepada mereka lepah kurnia kelebihannya. Orang ni dapat lebih sikit, orang ni kurang sikit, orang ni alim sikit, orang ni kurang sikit, orang ni ramah murid sikit, orang ni kurang sikit. Jadi juga, timbul juga kadang-kadang. Hingga kadang-kala mencapai kedengkiannya itu ke tahap yang membawanya kepada tindakan-tindakan buruk.
Kadang-kadang sampai kita nak kembung, kita akan dengar alim ulama akhir sekali tidak tahan sangat tubik, cela-mencela mulut dia tu. Tu alim ulama tu tubik juga. Di kalangan ahli-ahli ibadah pun itu tubik juga. Cerca-mencerca, cela-mencela, semua itu tidak lari daripada sifat-sifat yang sama ni. Timbulnya hasad, timbulnya permusuhan, timbul tindakan-tindakan yang buruk. Ini kadang-kadang berlaku di kalangan orang ulama-ulama, tindakan-tindakan yang buruk. Dia buat apa saja yang asalkan orang lain tidak mendapat sambutan, kerana dibimbingi mengganggu kemasyhuran diri dia pula. Macam-macam boleh jadi. Ahli ibadah pun gitu juga kadang-kadang. Benda ni berlaku di kalangan ada ke ahli ibadah ke ahli ilmu ke, berlaku tindakan-tindakan yang buruk. Ulama-ulama pun tak kurang dalam bab ni. Tak kurang alim ulama pun dalam bab ni. Dan perbuatan-perbuatan keji yang memalukan, yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang fasik. Ada kalanya kadang-kadang kata Imam Ghazali, orang fasik tak berani buat gitu, tapi di kalangan alim ulama sanggup buat gitu. Ini ujian Allah terhadap golongan-golongan ahli ilmu, golongan ahli ibadat. Ada kalanya mereka ni sanggup melakukan sesuatu yang orang fasik pun tak berapa nak berani buat benda gitu. Dan tidak tergamak dilakukan oleh orang jahat. Orang jahat pun kadang-kadang tak tergamak nak buat benda-benda begitu, tapi ahli ilmu, ahli ibadah sanggup melakukannya. Kita pernah dengar kisah-kisah masyarakat, bila ada usaha nak menjatuhkan di kalangan alim ulama, ahli-ahli ilmu ni, macam-macam pesen. Kadang-kadang kita semalu orang. Bab berlaku di kalangan alim ulama, berlaku di kalangan ahli ibadah, ahli suluk, kadang-kadang berlaku. Peteh memeteh, tikam menikam, berlaku. Allah malunya. Kalau di kalangan ahli dunia, memang itu dunia dia lah. Tapi berlaku di kalangan ahli agamawan, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli suluk lagi, berlaku. Tembok menembok, bukan tembok dengan pistol lah. Tembok dengan mulut lah. Cela-mencela, cerca-mencerca, berlaku di kalangan ahli ibadah, ahli suluk. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang sangat tidak patut berlaku di kalangan ahli ulama dan ahli ilmu, ahli ibadah apatah lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita semua daripada penyakit-penyakit ini. Kadang-kadang orang-orang fasik ni dia takut nak kata uduh-uduh kali ulama. Hak berani kata uduh-uduh kali ulama ni sama-sama ulama juga. Percayalah. Kalau orang jahil tu dia tak berani kata uduh-uduh kali ulama. Hak berani sama-sama ulama juga. Demikian juga ahli ibadah. Orang fasik buat uduh-uduh tu tak berani kata ahli ibadah lebih kurang. Hak sama-sama ibadah sama dia. Orang ni kata duduk dia. Itu dia. Itu dia. Na'udzubillahi min zalik. Dan kerana pengertian ini, Sufyan As-Sauri rahimahullah telah berkata, aku tidak menaruh bimbang tertumpahnya darahku, melainkan daripada para qurra dan ulama. Tengok, alim ulama kita tu nampak dah benda ni. Sufyan Sauri ni terkenal dengan kealiman dia, dengan kesufian, kezuhudan dia. Dia kata apa? Aku tak bimbang terhadap berkait dengan tertumpahnya darahku. Maksudnya aku tak bimbang angkara-angkara yang berkemungkinan aku ditokmoh, dituduh sehingga aku dihukum bunuh. Itu maksudnya. Kecuali aku bimbang benda ni mari daripada ahli ulama dan ahli ibadah. Orang-orang jahil tak akan buat tuduhan kat aku lebih kurang.
ahli fasik tak ada kena-mena. Tapi yang ada kemungkinan membuat tuduhan-tuduhan, yang ada kemungkinan aku akan dihukum secara mati, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang paling aku bimbang dari dua golongan ni, alim ulama dan juga ahli qurra, ahli ibadah. Ni ada kemungkinan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Adapun dari kelompok lain, aku tak nampak kemungkinan timbul, aku tak bimbang. Nak kabarnya Sufyan Ats-Tsauri perasan dah benda ni sejak dulu lagi, penyakit-penyakit ni timbul. Dah, yang boleh membuat kritikan tuduhan tak ada ulama, mesti orang yang sama kelas dengan dia juga. Kalau mamak kapung, dia tahu benda, tak tahu benda nak kata apa. Ada ulama yang nampak lubang ni, yang nampak sikit, tapi ada niat tak comel. Ni lah. Nak sepelek sikit ke, nak guna ke, dia tahu, tapi dia sepelek. Dia tahu lubang. Orang kampung tak tahu nak sepelek benda. Jadi orang nampak lubang sepelek ni, orang sama-sama lebih kurang dengan dia juga. Nampaklah nak sepelek. Tu bendanya. Maka para pendengarnya telah membantah perkataannya itu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni, bila dia kata gini, orang ramai ni tak apa nak terima fakta dia ni. Dia kata aku tak bimbang kemungkinan aku kalau dihukum bunuh pun menyebabkan tertumpah darah aku ni, kecuali aku bimbang dari dua kelompok ni. Kenyataan dia ni, orang ramai tak nak takat. Orang bantah dia kata gitu, seolah macam dia pandang remeh, dia menegatifkan golongan ulama dengan ahli ibadah ni. Orang ramai ni pula tak faham kata-kata dia, tak nampak. Alim ulama yang ahli ni dia pandang 2-3 lapis. Kita ni pandang selapis, kena molek selapis pun tak pernah lepas. Selapis pun tak pernah lepas. Tapi yang ulama ni pandang berlapis-lapis. Jadi orang ramai tak nak takat kata-kata dia, sehingga orang ramai beranggapan kata-kata dia ni menegatifkan alim ulama. Baik, tengok apa sikap Sufyan Ats-Tsauri. Maka jawab beliau, diulah balik, diterang balik. Bukan aku yang mengatakannya. Aku kata tadi tu bukan aku kata dia. Sesungguhnya yang mengatakan demikian ialah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku ni sebenarnya aku nuki kalam je. Orang yang kata benda ni sebenarnya ni orang ni, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala. Anak kabarnya bahasa mudahnya, kata aku kata gini, sebenarnya yang kata macam aku ni aku ambil je. Ada orang lain lagi yang kata gini juga. Kabarnya bukan aku seorang kata gini. Bukan aku seorang. Alim ulama lain nampak benda yang sama. Orang ramai ni beranggapan mungkin dia je kata gini, orang lain tak gini. Tak, kita Sufyan. Ni ada lagi ni, aku ambil je sebenarnya. Ibrahim An-Nakhai pun mengatakan perkara yang sama, dengan maksud bahawa apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ni, dia bukan satu-satunya orang yang kata macam tu. Ada lagi alim ulama yang sependapat, sepandangan dengan beliau ini. Daripada Atha radhiyallahu anhu telah berkata, Sufyan Ats-Tsauri, tokoh yang sama dengan kisah sebelumnya, rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah telah berkata kepadaku, yakni Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Atha. Apa yang dia kata? Berhati-hatilah kamu semua terhadap qurra. Jangan baca qurra. Kalau tak mengaji bahasa Arab, baca qurra lah sekarang. Bahasa Arab ni tak ada baris, dia jadi belaka. Qurra pun boleh. Jangan baca qurra. Qurra. Berhati-hatilah kamu semua terhadap qurra. Yang ni menjaga-jaga, berhati-hati. Pelik. Kita sepatutnya hendaklah mu pandang baik, hendaklah mu buat baik pada qurra. Qurra ni ahli ibadah lah. Ahli ilmu, ahli ibadah, ulama dan abid. Jadi sepatutnya kita akan kata, hendaklah kamu pandang mulia, hendaklah kamu buat baik
hendaklah kamu bersahabat dengan Qurra ni. Tapi rupa-rupanya Sufyan Tsauri berpandangan lain. Mu kena jaga-jaga terhadap kelompok ni, Qurra ni. InsyaAllah. Mu kena jaga-jaga. Dan berhati-hatilah juga terhadap diriku yang bersama mereka. Dia kata Sufyan Tsauri, mu jaga-jaga terhadap Qurra, dan terhadap aku pun mu kena jaga-jaga. Jarang orang beri peringatan korang supaya mu jangan cari sangat aku ni, jarang. Nasihat jangan cari korang tu, jangan cari korang ni banyak. Tapi suruh orang jangan mu jangan cari sangat aku ni, mu kena berhati-hati, jangan sangat. Orang waktu benda sungguh je, jujur dulu, ataupun orang yang melihat tentang diri, kenal diri dia je, berani kata gini. Aku pun mu kena jaga-jaga, mu berhati-hati. Jangan sangat orang. Ini hanya orang yang tulus saja. Orang yang luh dan tulus saja yang boleh beri nasihat pada ni. Mu kena jaga-jaga terhadap kelompok Qurra. Termasuk aku juga, mu kena jaga-jaga. Mu kena berhati-hati. Mu tak kenal lagi aku ni pun. Tak kenal dengan hati, mu tak tahu keburukan aku macam mana ni. Jarang yang beri pandangan seperti ini. Tapi oleh kena masuk insya. Kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah kita akan sambung uraian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.